Hari itu kita sampai ke muka surat 195. Dengar? Tak terang? Tak terang? Mana yang mic ni tak terang? Mana orangnya? Bagi. Tak berapa terang. Boleh dengar? Boleh, insyaAllah. Ini kita telah sampai ke muka surat 195. 195 bab 7. Bab 7. Babun minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين بن معلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Itulah hadis di bawah tajuk bab yang ketujuh ini. Terjemahan tajuknya bab sikap seseorang yang suka untuk saudaranya. Apa yang ia suka untuk dirinya adalah sebahagian daripada iman. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu selagi dia tidak menyukai untuk saudaranya apa yang disukainya untuk dirinya. Itulah satu hadis di bawah tajuk bab ini. Babun minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab sikap seseorang yang suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya adalah sebahagian daripada iman. Berkenaan dengan tajuk ni, tak ada nota di bawah tu, 130. Di dalam bab-bab di bawah Kitabul Iman, Imam Bukhari seringkali meletakkan perkataan iman di tempat yang zahirnya menghendaki perkataan Islam. Di tempat yang zahirnya menghendaki perkataan Islam pula, beliau seringkali meletakkan perkataan iman. Kadang-kadang kedua-dua perkataan itu didahulukan dan kadang-kadang pula dikemudiankan. Tafannun
Bukhari lah yang mendorong beliau melakukan semua itu agar kitab karangannya ini tidak menjemukan para pembaca. Selain itu, di sana mesti ada sesuatu yang sepatutnya menarik perhatian pembaca hadis. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yu'minu dahulu. Di dalam hadis baginda, Bukhari merasakan elok kalau perkataan iman disebutkan dahulu di dalam tajuk bab yang dibuatnya. Di dalam hadis 12 sebelum ini, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Tidak tersebut perkataan Islam atau iman, sama ada di hadapan atau di belakang. Tetapi perkataan Islam ada tersebut dalam pertanyaan sahabat. Kerana itulah Bukhari mengemudiankannya dalam tajuk bab. Di dalam tajuk babnya, Bukhari menyebutkan perkataan Islam kerana perkataan itu tersebut dalam pertanyaan sahabat. Di samping perbuatan memberi makan dan memberi salam juga termasuk dalam amalan zahir yang lebih relevan dengan Islam. Dan seterusnya. Jadi kita tengok di sini tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari itu sangat menarik dan perlu diberikan perhatian khusus. Oleh kerana disitulah terletak sebenarnya kebijaksanaan ataupun kemahiran Imam Bukhari dalam bidang hadis, dalam bidang hadis. Itulah yang saya sebut dalam nota tadi. Kenapa Imam Bukhari buat begini, buat begini. Dia bukan saja-saja sebenarnya, tetapi ada maksud yang tersirat di sebaliknya. Benda itulah yang perlu kita cuba, yang perlu kita selami. Cuba kalau kita perhatikan nota apa ni, bab sebelum ini, bab it'amut ta'am minal Islam. Islam tu diletakkan kemudian. Di sini bab minal iman an yuhibba li akhi. Bab 7 ni dia sebut iman dahulu. Sebelum ni dia sebut Islam. Semuanya ini di bawah kitabul iman. Di bawah kitabul iman. Dan Islam itu disebutkan kemudian. Disebutkan kemudian. Jadi kalau kita nak bandingkan di antara dua tajuk ni, tajuk 6 dia sebut Islam kemudian. Padahal Islam itu tidak ada pun di dalam hadis. Dalam hadis Nabi tak ada. Cuma sahabat tanya, ayyul Islam khairun. Dia jawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Jawapan itulah sebenarnya hadis. Dalam jawapan itu tidak ada sebut Islam ataupun iman, tak ada. Oleh kerana lafaz Islam itu dalam hadis ini tidak ada, itulah sebabnya mengikut pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari dikatakan Islam dalam tajuk itu diletakkan kemudian. Sebab ada beza. Yang keluar daripada sahabat dengan Rasulullah itu ada beza. Kalau nisbah dengan Rasulullah, sahabat itu kena letak kemudian, dikemudiankan, bukan diletak di hadapan. Yang layak diletakkan di hadapan ialah yang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu satu. Dari segi seninya, seni buat tajuk. Kalau kita tengok bab yang ketujuh, minal iman, dia sebut iman dulu. Sebab apa? Sebab itu memang yang diucapkan oleh
Nabi SAW. Dan Nabi SAW mula-mula sekali sebut dalam hadis itu, la yu'minu ahadukum, la yu'minu. Dia sebut dahulu, dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kerana itulah Imam Bukhari letakkan dahulu. Ini benda-benda begini, kepada yang tidak mendalami kaedah bahasa Arab, dia tidak dapat menangkap di mana terletak seni dia, di mana. Panjang kalau kita nak cerita. Saya pun di sini pun tak sebut, di sini pun tak sebut. Kalau rasanya tak perlulah kita panjangkan. Cumanya saya nak bagi isyarat saja, nak bagi isyarat saja, iaitu ba minal iman. Minal iman itu, min itu haraf jar. Sepatutnya dia terletak kemudian, kedudukannya dalam ayat terletak kemudian. Sepatutnya dia, minal iman itu terletak kemudian. An yuhibbal mar'u akhahu, an yuhibbal mar'u li akhihi, an yuhibbal mar'u li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal iman. Itu sepatutnya begitu. Itu kedudukan minal iman itu dia terletak kemudian dalam susunan bahasa Arab yang asal. Imam Bukhari tukarkan, dia letak di hadapan. Itu bendanya. Sebab apa kita kata sepatutnya terletak di belakang? Sebab muta'allaqnya seharusnya terletak dahulu. Begitu kaedah bahasa Arab. Muta'allaq bagi haraf jar, dia terletak dahulu, bukan kemudian. Itulah tertib kedudukan yang asal. Misalnya begini, yang mudah kalau kita buat contoh. Kalau dalam bahasa Melayu, saya hendak pergi ke sekolah, saya hendak pergi ke sekolah, itu tertib asal. Itu tertib asal. Tapi ada juga kadang-kadang cepat-cepat orang cakap, ke sekolah saya hendak pergi, ke sekolah saya hendak pergi. Dia letak yang sepatutnya di belakang itu, dia letak di depan. Dia ada maksud tu. Kalau kita tinjau dari sudut ilmu ma'ani, ada beza. Ada beza. Saya hendak makan nasi, nasi saya hendak makan, beza. Beza tu. Jadi benda-benda begitulah yang diambil kira oleh Imam Bukhari. Kenapa dia perlu bertakluk, berkait dengan muta'allaq dia? Itu panjanglah. Sebab kalau kita bahagikan mengikut kaedah ilmu nahwu Arab, dia haraf jar itu dia ada 3. Haraf jar ada 3. Satu haraf jar asli, yang kedua haraf jar zaid, yang ketiga haraf jar syabih bizaid. Haraf jar asli dia nak kepada 3 perkara. Salah satunya tempat ta'alluq, muta'allaq. Muta'allaq ni biasanya duduk dahulu, bukan duduk kemudian. Tapi Imam Bukhari pusingkan, dia letak kemudian. Dia ada maksud. Benda-benda ni kalau kita panjangkan, jadi panjang sangatlah. Rasanya tidak perlulah. Itu tidak perlu dipanjangkan. Tapi di situ terletak seni. Imam Bukhari buat tajuk. Satunya kerana Nabi SAW sebut iman itu, yang dia sebut dalam tajuk sebelum ni, tajuk 6 Islam itu dia tidak sebut, sahabat yang sebut. Jadi yang sahabat sebut tu layak dia letakkan di belakang, yang Rasulullah sebut layak dia letakkan di hadapan. Kenapa dia sebut di sana Islam, di sini iman? Itu seperti kita telah jelaskan sebelum ni. Di bawah Kitabul Iman ini, Imam Bukhari akan gunakan kadang-kadang yang sepatutnya dalam hadis disebut Islam, dia buat tajuk, dia buat iman. Dalam hadis sebut iman, dalam tajuk dia buat Islam. Itu memeningkan kepala orang yang tidak belajar. Dengan berguru dia pening kepala. Dia kata, kenapa Imam Bukhari buat gitu? Imam Bukhari nak isyarat kepada iman itu dia ada juzuk-juzuknya, ada komponennya. Dan itulah yang jadi pegangan Imam Bukhari dan jumhur ulama.
Ahlussunnah wal Jamaah. Iman ada komponennya. Apa komponen? At-tasdiq bil qalb, membenarkan dengan hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lidah, mengaku dengan lidah. Al-iqrar bil lisan. Dan yang ketiga, al-amal bil arkan atau bil jawarih, iaitu mengamalkan apa yang diyakini dengan anggota. Itu hakikat iman. Jadi dalam hakikat iman dia bukan percaya saja, buat itu pun termasuk juga. Jadi kalau kata rukun Islam itu pun pada hakikatnya dia tak ada berpisah dengan iman. Sebab iman itu salah satu unsur dianya, juzuk dianya, berarti melakukannya dengan anggota. Jadi sembahyang walaupun zahirnya melakukan dengan anggota, itu termasuk dalam iman juga, boleh masuk juga. Jadi dalam iman dia boleh masuk ucapan, boleh masuk i'tiqad dengan hati, dan boleh masuk perbuatan, amalan. Sebab itu memberi makan, memberi salam itu perbuatan. Tapi Imam Bukhari letakkan di bawah tajuk iman. Sedangkan iman dalam arti yang sempit dengan arti kepercayaan sahaja dalam hati. Tetapi yang dianggap iman yang sah, iman yang berguna, iman yang berfaedah, iaitu ada tiga-tiga. Itu maksud Imam Bukhari. Maksud dia tu yang kita nak fahamnya. Dia tak mahu terima iman itu sebagai sesuatu yang basit, yang hanya ada satu unsurnya sahaja, satu juzuknya sahaja. Dia tak mahu terima. Jumhur ulama pun kata begitu. Jumhur ulama dari kalangan ulama hadis, fuqaha dan lain-lain pun memang kata begitu, iaitu iman ada tiga juzuknya. Jadi bila ambil kira tu sempurnalah. Minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu sebab dia sebut iman dahulu. Kemudian dia tidak buat rupa kitab dia tidak buat begitu. Ada kalanya ditukar-tukar begitu. Yang sepatutnya letak di belakang, dia letak di depan. Semua ini orang panggil tafannun. Tafannun ini perlu, barulah tidak jemu. Kepelbagaian itu, kelainan itu. Kalau benda tunda saja kita tengok kan jemu. Manusia ni dia kena ada kelainan. Misalnya saya buat contoh bila minggu lepas di Kelantan, cerita pasal tafannun Imam Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari ni dia tidak tetap, kadang dia buat gini, kadang dia buat, kenapa dia buat gitu. Saya buat contoh, kita kereta buatan Malaysia, signal dia tu, signal dia kalau yang dulu sebelah kanan, yang baru pesona ke apakah sebelah kiri kan. Kenapa buat gitu? Itulah yang bagi tafannun, kepelbagaian. Kalau kita sentiasa sampai bila-bila tu sebelah kanan saja dah, itu menjemukan. Orang nak kelainan, nak kelainan. Itulah yang dikatakan tafannun, kelainan. Sama juga kalau kita kata di restoran tinggi-tinggi biasa, kalau kita kata letakkan sebiji lada dalam pinggan, letak saja lada lah, tapi tak menarik kan. Tapi kalau dibelah buat bunga pacak situ lah, jadi macam hiasan, menarik. Itulah tafannun. Padahal lada nak buat apa? Lada sudah jadi sekarang ini sebagai perhiasan, sesuatu yang menarik. Padahal nak makan juga kita kata lada nak pedas dia. Kalau kita kira maksud asal dia, tak perlulah buat kepelbagaian. Tomato dia buat bunga pula dihias, tak perlu. Ambil sebiji macam tu, masing-masing gigit lah masing-masing. Makan boleh kan. Tapi kenapa di restoran jadi mahal? Dengan sebab itu benar-benar gitu. Itulah tafannun.
Dia jadi mahal dunia, dia benda dunia ni dengan sebab ada kepelbagaian dia, ada sesuatu yang menarik. Itulah yang dilakukan oleh Bukhari dalam penulisan dia. Dia tidak sama. Setengah-setengah tu kan kita tengok daripada awal sampai akhir sama saja. Dari satu segi nampak memudahkan, tapi daripada segi yang lain menjemukan. Jadi Imam Bukhari tak mau buat begitu. Dia mau hidup. Hidup jadi terpaksa kena fikir, kenapa tadi dia buat sini, dia letak di belakang, ni dia letak depan pula. Dia menarik perhatian kita. Kita kena fikir. Macam kereta jugalah, kereta kan, kereta Volkswagen itu, enjin dia di belakang bukan depan. Itu tafannun, kelainan. Jemu juga kalau selalu depan saja. Banyak tafannun dalam kehidupan ni menarik perhatian manusia. Itulah yang dibuat oleh Imam Bukhari. Kerana itulah Bukhari kemudian di dalam tajuk babnya Bukhari menyebutkan perkataan Islam, kerana perkataan itu tersebut dalam pertanyaan sahabat. Di samping perbuatan memberi makan dan memberi salam juga termasuk dalam amalan zahir yang lebih relevan dengan Islam. Jadi memberi makan, memberi salam itu kan nyata, jadi itu dia lebih berkait dengan Islam. Adapun iman dia lebih berkait dengan akidah, dengan kepercayaan di dalam hati itu. Sebab itu Imam Bukhari letakkan di sana Islam, dia tidak letak iman. Oleh kerana hadis ke-13 membicarakan tentang iman dan cinta atau suka, dan kedua-duanya berkaitan dengan hati, Imam Bukhari menyebutkan perkataan iman di dalam tajuk bab 7 di atas. Jadi cinta, suka, sayang, ini hati. Oleh kerana iman juga berkait dengan hati, dia lebih sesuai disebutkan perkataan iman. Selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sebut iman juga. Jadi ini berkait dengan suka. Saya terjemahkan suka. Ramai orang terjemah di sini terjemah tidak beriman seseorang kamu selagi dia tidak menyintai saudaranya seperti dia menyintai dirinya. Tak betul, silap itu. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Ini terjemahan yang betulnya, tidak beriman seseorang daripada kamu selagi dia tidak menyukai untuk saudaranya apa yang disukainya untuk dirinya. Gitu. Banyak yang terjemahan itu tidak tepat. Apabila dia kata tidak beriman seseorang daripada kamu selagi dia tidak menyintai saudaranya seperti dia menyintai dirinya. Kan? Silap tu. Perkataan hub dalam bahasa Arab memanglah salah satu maknanya cinta, sayang, tapi bukan dalam sebut di semua tempat makna cinta dan sayang. Ada kalanya dengan makna suka. Misalnya dia kata, "Mada," ni dalam restoran, dia tanya, kita diajak kita pergi makan, dia tanya kita, "Mada tuhibbu an ta'kul?" Apakah kita nak terjemah di situ? Apakah awak cinta akan makan? Tak ada macam tu. Apa awak suka untuk makan? Awak suka makan apa? Nak makan apa? Suka di situ, sesuai di situ. Bukan cinta. Tak sesuai kalau cinta. Dia guna perkataan hub juga. Dia guna perkataan hub dengan makna suka. Jadi di sini pun begitu juga. Bukan dengan makna cinta. Tidak sesuai kita kata. Tidak beriman seseorang daripada kamu dia selagi dia tidak menyintai untuk saudaranya apa yang dia menyintai untuk dirinya. Tak kena tu. Macam tadi lah, apa awak cinta untuk makan,
tak sesuai. Bukan cinta-cinta, dia suka. Jadi apa maksudnya? Maksudnya boleh-boleh jadi mengelirukan, tak jelas kadang-kadang. Jadi kalau kita jadi Perdana Menteri misalnya, kita tidak beriman, tak sempurna iman kita selagi kita tidak suka orang lain jadi Perdana Menteri. Berapa orang nak jadi Perdana Menteri? Mungkin timbul pula begitu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tidak semua orang kalau layak jadi Perdana Menteri. Tidak layak kan? Jadi kita suka untuk dia apa yang layak dengannya lah. Kalau kita jadi Perdana Menteri misalnya, kawan kita tu memang tidak layak, dia orang kampung biasa, takkanlah kita suka untuk dia jadi Perdana Menteri, biar jadi kacau bilau negeri. Tentu kita tak suka yang sesuai dengan dia, layak dengan dia lah. Kalau dia memang layak jadi Perdana Menteri, kita sukalah dia jadi Perdana Menteri, walaupun kita tidak jadi Perdana Menteri. Kita suka. Begitu maksudnya. Jangan kita kata apa yang kita suka, jadi kita suka orang tu isteri kita, jadi kita suka juga dia, jadikan isteri kita tu isteri dia, gitu kan? Takkanlah macam tu. Kita suka dia mendapat seperti yang kita suka. Orang ni kita berkenal, kita rasa cantik, mungkin pada dia tidak, dia rasa cantik orang lain. Ya itulah yang kita suka. Tidak mesti orang yang sama. Dan orang yang sama tak mungkin boleh pun, haram pun. Macam tadi, isteri kita, takkanlah kita suka jadi isteri dia pula. Tak boleh, itu haram. Apa maksud dia? Maksud dia macam tadi. Sebab itu dalam setengah-setengah hadis dia ada dia ada tambahan minal khair di akhir dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Dengan adanya minal khair itu menjelaskan, menghilangkan kekeliruan tadi. Sebab itu ulama-ulama tak keliru. Dia faham yang layak dengan saudara kita tu, apa yang layak dengan dia. Itulah yang kita suka untuk dia. Kalau sama-sama layak, sama-sama nak berjaya, kita pun nak dia berjaya, seperti kita nak kita berjaya. Itu boleh. Dia pun berjaya cara dia, kita berjaya cara kita. Tidak bermakna kita nak kejayaan dia tu dalam bentuk yang sama. Tidak. Kita berjaya dalam bidang satu bidang, kita nak dia berjaya dalam bidang tu. Tidak mesti begitu. Kalau dia sama-sama di bidang yang sama, betul lah. Tapi kalau dia di bidang yang lain, tak boleh kita seret dia, kita tarik dia biar dia berjaya dalam bidang kita. Tak perlu begitu. Dalam bidang dia, yang pentingnya kita suka, kita gembira dia berjaya seperti mana kita suka kita berjaya. Kita tidak suka dia mendapat apa yang kita tidak suka. Itu maksud Nabi SAW. Gagal, kecundang, rugi, kerugian dan sebagainya, tentu kita tidak suka. Itu juga kita tidak suka kepada saudara kita seagama. Itulah maksudnya di sini. Daripada segi kesinambungan bab ini dengan bab sebelum dan selepasnya, maka seperti telah disebutkan sebelum ini, bahawa bab 7 merupakan tahap kesempurnaan iman yang ketiga. Jadi yang kata tidak beriman seseorang kamu bukan makna tak ada langsung iman. Iman itu ada, kesempurnaan iman yang tidak ada, yang dinafikan di sini. Nabi SAW nak cerita di tahap-tahap kesempurnaan iman. Itu ada banyak tahapnya. Bukan dia nak cerita orang yang tidak sayang kepada, tak suka saudara dia dapat apa yang dia dapat, itu tidak beriman. Ramai benar lah macam tu orang Islam. Islam yang tidak sempurna lah ramai. Jadi dia tidak Islam lah, tak ada guna lah dia semayang apa semua tu. Tidak, semayang tu dia teruskan, tapi sifat dia tadi sifat seorang Muslim yang tidak sempurna. Begitulah. Dia tetap Islam walaupun dia ada sifat dengki, ada sifat macam-macam lah, sifat-sifat yang tidak baik. Kalau dia sudah berucap, dia Islam lah, tapi Islam yang tidak sempurna. Antara ada Islam yang sempurna macam ni sifatnya, macam ni. Ini tahap
ketiga ya, tahap ketiga. Sila semak sekali lagi perbincangan tentang tahap-tahap kesempurnaan iman pada nota 125 yang lalu. Jangan lupa itu, sebab kita tak berulang. Kalau perhati sana, fahamlah kenapa Imam Bukhari buat ni tajuk ni begini. Sebenarnya dia melalui susunan tajuk bab yang dia buat ini, dia nak menyatakan tahap-tahap kesempurnaan iman seseorang Islam itu tidak sama. Jadi takut tak faham pula. Jadi elok sekali lagi kita kembalilah ke belakang, iaitu nota 125. Mana 125? Ini 125. pada muka surat 187 bermula daripada situ. Jangan lupa, kalau kita hilang punca kata, tak faham apa Bukhari nak cerita, sebab dia di sebalik susunan dia tak ada maksud dia. Jangan kita pisahkan satu bab daripada satu bab yang lain. Kalau pisahkan, hilang punca. Supaya tidak hilang punca, kita tidak kebingungan atau kesesatan dalam pengembaraan kita, kena sentiasa ingat kaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Ini kena tengok situ. Tapi panjang yang nota ni, baca sendirilah, baca sendiri. Sebab kalau kita ulang jadi pengulangan pula, tak perlu, baca sendiri. Sebenarnya dia daripada situ lagi dia telah memulakan perbincangan tentang tahap-tahap kesempurnaan iman. Bukan dia nak cerita tentang asas iman itu. Asas iman sudah ada. Yang perlu meningkat dan perlu ditingkatkan iaitu kesempurnaan iman. Di situlah letaknya pada nota 125. Tengoklah. Tengok di situ sekali lagi. Lepas tu kalau tak puas hati ataupun tak faham, baru tanya. Tanya pula. Sebab kita sudah bincang lama dah. Panjang dah bincang di situ. Kemudian kalau nak dengar keterangan saya sendiri, kita sudah ada rakaman. Tengok. Dalam rakaman itu dimasukkan dalam YouTube dan lain-lain, boleh ditengok, ataupun laman web Darul Kautsar. Boleh dapat rakaman-rakaman yang lengkap. Yang mana saja nak boleh ambil, boleh download, cuma saja. Tengok situ. Jadi tak perlu diulang-ulang lah. Tak perlu diulang. Kita ada di situ nota 131 pula. 131. Ini berkait dengan sanad. Berkait dengan sanad hadis. Sebabnya yang kita baca ni ialah Sahih Bukhari yang lengkap, yang asal, yang lengkap. Bukan Sahih Bukhari ringkasan, bukan. Atau tajrid Sahih Bukhari, bukan. Kalau tajrid Sahih Bukhari dia tak ada sanad itu. Ni kita kan baca tadi, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah dan seterusnya. Itulah yang dikatakan sanad. Bila kita sudah belajar Sahih Bukhari secara lengkap dengan sanadnya, kena bincang juga sanad dia. Kalau tidak, tak ada makna lah dikemukakan sanad. Baca saja tajrid Bukhari, selesai. Ambilkan pengajaran daripada hadis saja. Tak payah bincang tentang sanad. Tetapi kepada orang yang nak belajar hadis secara mendalam, benar-benar diperlu, sebab ia berguna di tempat lain. Berguna di tempat lain. Lain kali kalau berjumpa macam ni, kena faham macam mana. Itu sebab kita buat nota, ya. Nota 131. Cuma tengok dulu sebelum itu sanad dia tu. Sebab tadi saya kata dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan ringkas. Sebab ini ada perkaranya dalam sanad ini. Rasanya kita kena tengok sanad itu dengan lengkap.
Musaddad meriwayatkan kepada kami, katanya Yahya meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada saya buat dalam bracket, dan Syu'bah juga meriwayatkan daripada. Kalau tidak keliru tu kalau dan daripada saja. Siapa daripada tu? Apa benda yang daripada tu? Dan daripada Husain Al-Muallim, katanya Qatadah telah meriwayat, katanya kata Husain Al-Muallim, Qatadah telah meriwayatkan kepada kami daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak beriman, dan seterusnya. Di situ ada nota 131. Dan daripada Husain Al-Muallim, ini adalah terjemahan kepada Wa'an Husain Al-Muallim. Cuba tengok dalam Arab dia tu, muka surat 196 yang kita baca tadi, baris yang pertama dalam teks Arab itu, Wa'an Husain Al-Muallim. Cuba kita perhatikan sanad tu sampai kepada Anas dah, dan Anas ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Lepas tu terus ada pula Wa'an Husain Al-Muallim, dan daripada Husain Al-Muallim. Apa maknanya? Itu mengelirukan itu. Waw pada Wa'an adalah waw ataf. Ma'tuf alaihnya ialah Syu'bah. Takdirnya an Syu'bah wa Husain, kilahuma an Qatadah. Kilahuma an Qatadah, artinya Yahya bin Sa'id selain meriwayatkan daripada Syu'bah, meriwayatkan juga daripada Husain Al-Muallim. Husain Al-Muallim. Cuba kita tengok dulu perawi di bawah Syu'bah. Siapa yang mengambil hadis ini daripada Syu'bah? Yahya. Yahya, saya sebutkan di bawah tu, Yahya bin Sa'id bin Farrukh Al-Qattan, meninggal pada tahun 198 Hijrah. Jadi Yahya ini dia menerima hadis ini daripada dua orang guru. Satu Syu'bah, satu lagi Husain Al-Muallim. Ini salah, macam salah ni kan. Baik. An Syu'bah wa Husain kilahuma an Qatadah. Artinya ialah Yahya bin Sa'id selain meriwayatkan daripada Syu'bah, meriwayatkan juga daripada Husain Al-Muallim. Jadi sepatutnya di sini dan Yahya juga, bukan Syu'bah juga, Yahya juga meriwayatkan daripada Husain Al-Muallim. Gitu Baiklah. Baik. Selain meriwayatkan daripada Syu'bah, meriwayatkan juga daripada Husain Al-Muallim, dan mereka berdua meriwayatkan daripada Qatadah. Persoalan yang mungkin timbul di sini ialah kenapa ke Imam Bukhari tidak menggunakan hak tahwil saja untuk menyatakan pertukaran sanad, sebaliknya beliau menggunakan huruf ataf, haraf ataf. Biasanya dia guna ha qala wa haddatsana, gitu. Dia ada ha, huruf ha satu.
isyarat kepada takwil, pertukaran sanad. Kenapa dia tak guna begitu di sini? Sebaliknya dia guna araf ataf. Ada 3 jawapannya. 3 jawapan yang diberikan oleh ulama. Satu, kerana ada perbezaan di antara riwayat Syu'bah daripada Qatadah dengan riwayat Husain Al-Muallim daripada Qatadah. Ada perbezaan. Kalau dia ta'wil, boleh jadi orang ingat sama, 100% serupa. Syu'bah meriwayatkan daripada Qatadah secara an-ana, sedangkan Husain Al-Muallim meriwayatkan daripada Qatadah secara tahdits. Inilah orang kata perbincangan tentang sanad. Sanad hadis macam ni lah. Kenapa dia tidak kata qala wa haddatsana Husain misalnya Al-Muallim? Dia tak kata begitu, tapi dia buat waw, dia guna waw. Dia nak cerita, dia takut kalau dia buat dengan orang ingat sama. Di atas itu, di atas daripada itu sama, di atas daripada ni Syu'bah ataupun Husain Al-Muallim itu kedudukan riwayatnya sama. Dia takut orang fikir ataupun orang terkeliru begitu. Sebab itu dia buat ataf dengan waw. Ataf dengan waw untuk menunjukkan hakikat ma'tuf dengan ma'tuf alaih berbeza. Itu benda seni sangat. Seni sangat. Kepada orang yang belajar bahasa Arab dengan mendalam, dia faham benda ni. Tapi kalau langsung tak ada asas bahasa Arab, susah juga. Susah. Saya buat contoh lah beginilah, mudah. Kita buat contoh, apa nama, Khalid dan Muhammad masuk ke dewan ini. Khalid dan Muhammad masuk ke dewan ini. Dan kalau bahasa Melayu, Khalid dan Muhammad, apakah kita faham, kita ni orang Melayu ni faham daripada penggunaan perkataan dan di situ? Apa? Setakat yang saya faham lah, setakat yang saya faham dalam penggunaan kita orang Melayu, maknanya nak cerita kedua-dua orang ini sama-sama melakukan perbuatan yang sama, iaitu masuk ke dewan ini, kedua-duanya masuk. Begitu saja. Apakah kita faham lebih daripada itu? Apa yang kita faham dengan penggunaan dan itu selain daripada yang tadi? Adakah lagi benda lain yang kita faham? Saya rasa sekadar itu saja. Kalau bahasa Melayu ni kalau kita guna begitu saja. Tak tahulah, takut ada yang lebih mahir di sini, silakan bagi pendapat bahawa kalau penggunaan dan ini makna dia gini-gini lagi selain daripada tadi. Tapi setakat yang saya tahu sekadar itu saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab banyak perkara lagi selain daripada itu. Selain daripada nak mengatakan kedua-dua orang tadi yang bernama Khalid dan Muhammad itu masuk ke dalam dewan ini, selain daripada itu dia ada beberapa perkara. Yang kedua, nak menceritakan Khalid dengan Muhammad ni orang yang lain, hakikat yang berbeza, tak sama hakikat. Khalid lain, Muhammad lain, bukan orang yang sama. Kita tak boleh kata salah. Ada salah seorang anak buah saya, nama dia dua nama dia. Sebagai contoh lah, satu nama dia Muhammad Nur, satu lagi nama dia Syukri. Kan ramai kita ni, antara kita ni kadang-kadang nama yang kita biasa kenal itu bukan nama sebenar dia dalam kad kenalan. Kad kenalannya lain. Itu di antara kita ni orang tak tahu pun nama dia begitu. Katakanlah memang ramai pun begitu. Kalau kita kata orang yang sama ni, Muhammad Syukri dengan Muhammad Nur ni sama, kita tak boleh kata Muhammad Syukri dan Muhammad Nur masuk ke dewan ini dengan arti dua orang yang berbeza. Kenapa? Sebab orang yang sama.
Tak boleh kata begitu, mengelirukan. Macam dua orang awak cerita tu, Muhammad Syukri lain, Muhammad Nur lain. Apakah kita faham begitu? Dia mesti kena lain. Sepatutnya begitulah. Dari segi maknanya kita tak akan boleh guna untuk orang yang sama dengan menggunakan dan itu. Begitulah dalam bahasa Arab. Dia kata mesti ada dua hakikat yang berbeza. Kalau sama tak boleh, dia jadi menipu, mengelirukan. Cara awak cerita tu, Muhammad Syukri dan Muhammad Nur masuk ke dewan ini macam dua orang, padahal dia hakikatnya seorang. Itu mengelirukan. Dia kena bagi penjelasan dalam bahasa Arab. Memang dia kata kalau untuk orang yang sama salah. Sebab apa? Kalau waw dan itu, dia mesti dua yang berbeza. Dua. Itulah yang digunakan oleh Imam Bukhari di sini. Hakikat sanad sebelum itu dengan sanad yang kemudian ini berbeza. Benda yang lain tidak sama. Jangan kamu ingat sama. Dua. Yang ketiga, dia hendak menyatakan semata-mata masuk. Dua orang tu masuk ke dewan ini semata-mata, bukan nak cerita siapa dulu siapa kemudian. Itu makna dan, itu makna waw. Tidak semestinya apabila kita kata Khalid dan Muhammad masuk ke dewan ini, tadi kan kita sebut Khalid dulu, bermakna Khalid masuk dulu. Tidak. Cuma takkan kita nak sebut dua-dua sekali, nak sebut macam mana dua-dua sekali? Kena pilihlah salah satu untuk disebut dahulu. Tapi yang disebut dahulu itu tidak semestinya masuk dahulu. Boleh saja jadi dia masuk kemudian. Khalid dan Muhammad masuk ke dewan ini. Khalid masuk pagi, Muhammad masuk petang, atau sebaliknya, Muhammad masuk dulu walaupun dia sebut kemudian, Khalid masuk kemudian. Boleh jadi. Jadi kalau guna waw, dia tidak menunjukkan siapa dulu siapa kemudian melakukan sesuatu perkara. Dia semata-mata nak sebut mereka berdua ada melakukan perkara itu. Itu saja. Bukan nak cerita siapa dulu siapa kemudian. Macam di sini juga, Yahya ni terima daripada Syu'bah dulu ke, atau dia terima daripada Husain Muallim dahulu? Kita tak boleh kata dengan sebab Syu'bah sebut dahulu jadi dia terima daripada Syu'bah dahulu hadis. Tak boleh kata begitu. Sebab apa? Wow. Situ pegang itu. Wow. Wow limutlaqil jam'i. Bukan menunjukkan tertib atau tarakhi apa, tak ada. Dia tak menunjukkan begitu. Menunjukkan siapa dulu siapa kemudian. Sebentar ke selepas yang pertama tu masuk, dia masuk, atau lama ke? Tidak, dia tidak menunjukkan begitu. Tak kira terus ke atau lama ke selepas itu, tak kira. Yang pentingnya sama-sama melakukan perbuatan masuk itu. Sudah, itu saja. Itu wow. Kalau dilihat dari sudut bahasa. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, adakah sampai begitu kita faham? Saya rasa tak sampai ke situ kan. Tak sampai ke situ. Umumnya kalau kita tanya, ataupun kalau yang belajar bahasa Melayu lah, adakah dia bagi penjelasan sampai begitu? Berhubung dengan penggunaan perkataan dan itu, saya rasa tak ada perincian sampai begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab memang kena ambil kira. Jadi yang Imam Bukhari nak sebutnya sanad melalui Syu'bah dengan sanad melalui Husain Al-Muallim itu berbeza. Dua perkara yang berlainan hakikatnya. Kenapa? Sebab melalui Syu'bah, cuba perhatikan. Melalui Syu'bah an Qatadah an Anas. Riwayat dikemukakan secara an. Cuba tengok pula yang satu lagi, an Husain Al-Muallim qala haddatsana Qatadah. Ada haddatsana di situ. Ada haddatsana di situ. Itu berbeza. Itu makna hakikat yang berbeza. Ia tidak menunjukkan apa namanya Yahya ni terima daripada siapa dahulu siapa kemudian, tidak. Itu tak termasuk. Jadi hakikat ma'tuf dan ma'tuf alaih itu berbeza. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana guru beliau iaitu Musaddad sebenarnya telah mengemukakan dua saluran riwayat di atas secara berasingan.
Bukan saja Bukhari saja mengemukakan kedua-duanya di satu tempat menggunakan haraf ataf supaya riwayat yang sama tidak berulang dua kali. Sebenarnya guru dia cerita ni bukan sama-sama dia sekali sebut begini, tidak, di tempat ataupun di majlis yang berbeza. Kita kata suku-suku lah, ni riwayat dia suku, riwayat dia suku. Sebab Imam Bukhari ambil kedua-dua riwayat ini daripada Musaddad juga. Di bawah tu sama, sampai dekat Yahya di situ pecah. Yahya ambil daripada Syu'bah satu, Yahya ambil daripada Husain Al-Muallim satu. Di bawah tu sama. Jadi Imam Bukhari nak cerita dia ambil hadis ni daripada guru dia Musaddad, bukan pada masa yang sama, bukan sekali, tidak, tapi berbeza. Itu sebab dia guna waw di sini. Kalau dia guna ha, boleh jadi dia kira sekali, tidak begitulah. Secara berasingan, asalnya begitu. Yang ketiga, oleh kerana riwayat Syu'bah daripada Qatadah secara an-anah, ia boleh mewahamkan ini mengelirukan, menimbulkan keraguan. Sanad yang terputus, yakni inqita' sanad. Jadi kalau dia kemukakan riwayat Yahya daripada Syu'bah sahaja, riwayat itu an-anah, dikemukakan secara an-anah, jadi boleh jadi orang kata sanad ini putus, tidak bersambung. Kalau sanad putus, jadi orang akan kata dalam Bukhari pun ada juga yang hadis yang dhaif. Sebab bila sanad dia putus, maka hadis itu jadi dhaif. Jadi orang boleh kata begitu. Kerana Qatadah terkenal sebagai perawi mudallis. Dia masalah perawi mudallis ni, kalau dia riwayat secara an-anah, memang kena teliti, kita kena berhati-hati, sebab ada kemungkinan putus sanad itu. Dengan menggandingkan riwayat Husain Al-Muallim secara tahdits, dia kata qala haddatsana Qatadah. Husain Al-Muallim dalam saluran riwayat dia kata haddatsana. Dia gabungkan secara tahdits. Haddatsana itu tahdits lah, boleh menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul. Yang mungkin timbul itu tadi tak ada kekeliruan lah. Tiga sebab inilah yang menghalang Bukhari daripada menggunakan hak tahwil di sini. Kerana hak tahwil mengisyaratkan kepada persamaan bentuk riwayat dua orang murid yang berbeza. Pendapat setengah pensyarah Sahih Bukhari yang mengatakan saluran riwayat Husain Al-Muallim mu'allaq adalah salah. Jadi ada orang kata riwayat Husain Al-Muallim itu mu'allaq, tergantung, tak ada sanadnya, putus. Sebab Imam Bukhari tak sempat dengan Husain Al-Muallim itu. Jadi siapa yang menyampaikan kepada dia? Seolah-olahnya di sini tak ada. Itu salah, tak tepat. Bahkan ini dengan sanad yang sama lah, daripada Musaddad juga, daripada Yahya juga, dengan sanad tadi juga, bukan putus. Ia juga mausul dengan sanad yang telah tersebut sebelumnya. Maknanya sanad Husain Al-Muallim itu juga bersambung-sambung dengan sanad yang telah tersebut sebelumnya. Apa sanadnya? Musaddad ambil daripada Yahya, Yahya ambil daripada Husain Al-Muallim. Begitu. Abu Nu'aim juga di dalam mustakhrajnya meriwayatkan daripada Ibrahim Al-Harbi daripada Musaddad, yakni guru Bukhari ini, daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan daripada Husain Al-Muallim, daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Nabi SAW. Jadi kita kena tengok kitab mustakhraj, sebab mustakhraj akan membantu kita dalam menentukan sanad-sanad hadis itu. Mustakhraj iaitu satu kitab yang ditulis berdasarkan kitab lain. Hadisnya sama, sanadnya berbeza. Bila kita tengok sanad tu, maknanya sanad Husain Al-Muallim tu pun bersambung juga sebenarnya. Bersambung juga. Memang daripada Musaddad juga.
daripada Musaddad, daripada Yahya. Buktinya kita tengok dalam kitab Mustakhraj. Kemusykilan sekali lagi timbul kerana Qatadah juga meriwayatkan hadis ini daripada Anas secara an-anah. Kalau kita kata di bawah tu tak apalah, sudah selesai lah, sebab Husain Al-Muallim kata haddatsana. Tapi di atas itu Qatadah sama seperti riwayat Syu'bah juga, an juga. Di sini pun an juga. Yang bermasalah sebenarnya siapa? Dialah yang bermasalahnya, dialah yang mudallis. Jadi tidak selesai, sebab an juga riwayat di atas. Tetap lagi ada satu kemusykilan. Sedangkan Qatadah terkenal sebagai perawi mudallis. Perawi mudallis ni perawi yang selalu kebiasaan dia tak sebut perawi di atas dia. Dia potong, dia terus ambil daripada perawi yang di atas lagi. Itu orang panggil mudallis. Dia tidak nyatakan daripada siapa sebenarnya dia riwayatkan hadis itu dipanggil mudallis. Jawapan bagi kemusykilan ini ialah Imam Ahmad dan Nasa'i di dalam riwayat masing-masing menyebutkan dengan jelas tentang Qatadah mendengar hadis ini daripada Anas. Di sana dia sebut memang dia dengar hadis ini daripada Anas. Jadi hilanglah kekeliruan tadi. Dengan itu tiada lagi apa-apa masalah berhubung dengan tadlis Qatadah, selesai dah masalah itu. Tak ada lagi kemusykilan. Sebenarnya riwayat Syu'bah daripada Qatadah sahaja, walaupun secara an-anah, sudah menjamin Qatadah tidak mengamalkan tadlis dalam meriwayatkan hadis Anas di atas. Ini kerana Syu'bah adalah seorang yang sangat keras dalam masalah tadlis. Beliau sama sekali tidak akan menerima riwayat Qatadah yang mudallas. Bukan mudallis, tadi mudallis, ini mudallas. Yang diriwayatkan dengan tidak disebut mana-mana perawinya. Jadi kenapa kita kata Imam Bukhari gandingkan Syu'bah itu dengan Husain Al-Muallim? Kalau nak kira riwayat Syu'bah sahaja walaupun secara anak-anak sudah menjamin dah tu bahawa riwayat itu tidak diriwayatkan secara mudallas, walaupun oleh ahli tadlis, walaupun oleh mudallis seperti Qatadah. Sudah pasti Syu'bah ini dia pasti berdasarkan ilmu dia, Qatadah tidak meriwayatkan hadis ini secara tadlis, bahkan mesti dia bersambung sanadnya, sebab ini Syu'bah riwayat ini. Tapi kenapa Imam Bukhari tidak berpada dengan Syu'bah itu sahaja? Dia gandingkan lagi kelemahan yang mungkin disalah faham oleh setengah-setengah orang, sebab ini riwayat secara an-anah dan ini riwayat daripada mudallis, perlu ada sokongan. Itu sebab Imam Bukhari gandingkan dengan riwayat Husain Al-Muallim kepada untuk menghilangkan kekeliruan orang yang tak faham. Tapi kalau orang yang faham betul-betul, yang kenal tentang perawi ni, Syu'bah siapa, Husain Al-Muallim siapa, dia tak keliru dah. Cukup ada Syu'bah saja pun, saluran riwayat Syu'bah saja pun sudah memadai. Tetapi Imam Bukhari nak jaga hati ramai lagi yang lain. Dia takut orang kata ini tak sedap lah, kita tak sedap nak terima ni, sebab riwayat secara anak-anak walaupun Syu'bah. Sebab itu dia gandingkan. Itu maknanya bagaimana Imam Bukhari itu jaga. Dia tahu di sini tempat mungkin mengelirukan, mungkin setengah-setengah orang kata di sini terletak kelemahannya. Dia cari yang menghilangkan kelemahan itu. Antara kata-kata celaan Syu'bah terhadap tadlis yang dinukilkan oleh para ulama hadis ialah at-tadlis akhul kadhib. Bermaksud tadlis adalah saudara dusta. Saudara dusta. Jadi dia keras sangat. Terutama kalau mudallis, dia mesti pastikan terlebih dahulu kalau dia nak riwayatkan daripada mudallis bahawa hadis ini memang didengarnya daripada perawi di atasnya. Yang kedua, la an aqa'a minas sama' fa anqati'a
ahabbu ilayya min an udallisa. Bermaksud aku jatuh dari langit lalu hancur, lebih baik lagi bagiku daripada melakukan tadlis. Dia memang anti tadlis. Coba. Yang ketiga, la an azniya ahabbu ilayya min an udallisa. Bermaksud aku berzina lebih baik lagi bagiku daripada aku melakukan tadlis. Maknanya dia jaga sangat. Kalau riwayat dia sendiri dah tak melakukan tadlis. Kalau ada dalam sanad dia tu perawi mudallis, dia akan pastikan terlebih dahulu. Jadi Imam Bukhari tahu ni, Imam Bukhari tahu semua cerita ni tentang perawi-perawi. Dia ambil ni daripada Syu'bah. Kira-kiranya Syu'bah itu sendiri, riwayat dia tu sudah menjamin kesahihan hadis ini. Bersambungnya, ittisal, bersambung-sambungnya riwayat hadis ini itu sudah terjamin. Kira-kiranya begitu. Tapi Imam Bukhari dia baik hati, dia bermurah hati. Dibagi lagi yang menyenangkan hati kita, menghilangkan kerisauan kita, yaitu dengan mengemukakan saluran riwayat Husain Al-Muallim. Jadi ini kan, kalau kita bincang benda-benda macam ni boleh jadilah setengah-setengah daripada kita tu menjemukan dia, atau macam tidak berpijak di bumi. Tidak berpijak di bumi nyata, tergantung-gantung di awang-awangan. Nak kata tergantung di langit pun tidak, berpijak di bumi pun tidak. Maafkanlah, sebab memang begitu. Kita nak bincang benda ni, mungkin kepada yang tidak sesuai, tak apalah, terimalah, sabarlah. Sebab kita buat ini bukan untuk satu golongan sahaja. Akan ada ramai, ada yang memerlukan perbincangan seperti ini, yang dahagakan sangat kepada perbincangan seperti ini. Jadi kita dengan maksud orang tu lah. Ada ketikanya kita yang suka, orang lain tak suka. Biarlah kali ini orang lain suka pula, biarlah kita sedih sikit pun. Begitulah. Kemudian kita tengok hadisnya, barulah kita masuk kepada hadis sabda Nabi SAW, tidak beriman seseorang daripada kamu, tidak beriman. Artinya dinafikan beriman daripada seseorang itu, dinafikan beriman, tidak beriman. Apakah di sini makna langsung tidak ada iman? Kalau tidak ada iman, dia kafir lah, gitu ke maksudnya? Jadi dengan sebab kesalahan dia ni ada sekali, dia tidak suka saudara dia tu dapat kejayaan seperti dia. Apakah dia sudah jadi murtad dengan sebab itu dia kena mengucap lain sebab dia sudah tidak beriman, Nabi kata? Atau macam mana? Ini benda yang kita kena tahu. Dalam hadis Quran kena tahu banyak perkara lah, dari segi penggunaan bahasanya, semua sekali, terutama penggunaan bahasanya itu mesti kena kuat, kena faham betul-betul di situ. Kalau tidak, boleh jadi keliru. Sebenarnya dalam bahasa mana-mana pun ada, cuma kita tak sedar. Kita kata makan kaki ayam, dia pergi beli kaki ayam. Saya tak tahulah di sini apa istilahnya, tapi kalau istilah Kelantan, kaki ayam itu ni ubi keledek yang dicelup tepung tu digoreng tu kaki ayam. Boleh jadi yang tak faham dia pergi beli kaki ayam di supermarket dulu. Bukan itu maksud kita. Kaki ayam, benda-benda macam tu kena faham. Apa ni, Syekh Sa'di ada syair dia, menceritakan tentang orang yang tak faham bahasa ni, apa jadinya. Apa jadinya? Dia kata, dost an bashar ke girat dast dost dar pareshan hali wa darmandagi. Itu dalam bahasa Parsinya, apa ni,
Syekh Sa'di kata begitu. Dia nak menggambarkan bagaimana seorang yang tak faham bahasa apa jadinya. Begini ceritanya. Seorang kawan dia tu tak apalah, dia tengok kawan dia daripada jauh, tengok tiba-tiba duduk cakap dengan orang tu, tahu-tahu bertumbuk kawan dia tu, bertumbuk dengan orang tu. Jadi dia ni pergilah, bekerja pergi ke sana. Dia pun pegang tangan kawan dia, pegang tangan kawan dia tu. Kawan dia kena tumbuk lah. Sepatutnya dia lepas. Sebab apa? Dia ingat syair ini, kata dia, दोस्त आन बाशत के गिरत दस्ती दोस्त दर परेशान हाली व दर mati. Kawan yang sebenarnya ialah yang memegang tangan kawannya ketika dia dalam kesusahan dan ketika dia dalam masalah. Itu maksudnya. Jadi kawan yang sebenar ialah yang memegang tangan kawan. Aku ingat syair itu, kata dia, sebab itu aku pegang tangan kamu, sebab kamu dalam masalah, kamu dalam kesusahan. Aku lagi teruk, lagi kena pukul, kata dia. Dengan sebab kamu pegang tangan aku, sepatutnya kamu lepaslah. Kenapa pegang tangan aku? Lepas, dia kata lepas. Kenapa? Dia katakan ada syair, dia sebut tadi lah. Ini tak faham bahasa, pegang tangan tu maksudnya lagu lain. Macam orang pegang tangan orang buta tu nak pimpin pergi ke sana sebelah jalan tu, itu maksudnya. Pegang tangan dia, bimbing dia, ajar dia, itu maksudnya. Bagi kata-kata yang menyenangkan hati dia, menggembirakan dia, menghilangkan kesedihan, itu maksud pegang tangan. Itu bukan pegang tangan betul. Dia salah faham. Itu dari segi penggunaan bahasa. Banyak berlaku benda-benda macam ni. Kita nak faham hadis Nabi ni seorang yang bijaksana. Dia bercakap tu penuh dengan kebijaksanaan, cara orang cerdik cakap. Jadi kita tak boleh faham cara budak-budak. Cara budak-budak. Orang kita pun selalu bercakap, kata dia hari ni hujan lebat lah, kata dia, buruh kuat. Dia kata ketika budak menangis. Dia kata begitu ketika budak menangis. Budak tu terpinga-pinga, tak tahu apa. Senyap budak, apa maksud dia? Jadi maksud menangis tu budak tu lah. Jadi yang bising bunyi pun budak tu lah, itulah guru. Tapi kalau dia sebut budak menangis, budak dia sibuk lah, menangis kuat lagi kuat dia menangis. Tapi dia tak kata begitu. Tapi kawan dia yang tua tu sama-sama faham. Sama-sama faham apa maksud nak hujan lebat hari ni. Dia sama-sama faham. Begitulah benda-benda macam ni kena kemahiran bahasa. Tidak beriman seseorang daripada kamu. Cuba kita tengok ada nota di situ, penafian iman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak harus difahami sebagai penafian total, langsung tidak ada iman. Jangan faham begitu, silah. Dengan arti orang yang tidak bersifat seperti yang disebut baginda sallallahu alaihi wasallam itu bukan lagi seorang Islam atau ia sudah jadi kafir dengan sebabnya. Jangan faham begitu, salah. Penafian di sini menurut ahli sunnah wal jamaah haruslah difahami dengan salah satu daripada dua makna berikut. Mengikut ahli sunnah kena faham mengikut salah satu daripada dua cara berikut. Jangan faham mengikut zahir dia. Tidak beriman, maknanya kita kata tak ada iman, jadi sudah jadi kafir. Kita pun pergi tekan dia, kamu mengucap, kamu sudah jadi kafir. Jangan kata begitu. Dia kena faham ini cara dia. Satu, menafikan kesempurnaan iman. Ini maksud tidak beriman seseorang kamu, menafikan kesempurnaan iman. Artinya ialah orang yang tidak bersifat begitu tidak sempurna imannya. Kita kena faham begitu. Satu. Yang kedua, ia hanya merupakan penggunaan satu metod ilmu balaghah yang popular sahaja, iaitu tanzilun naqis manzilatal ma'dud. Tanzilun naqis manzilatal ma'dud.
berarti mengira sesuatu yang kurang itu sebagai tiada saja. Sesuatu yang kurang tu kita tak masuk bilangan, kita tak bilang, tak kira. Sebab apa? Sebab dia kurang. Sebab itu kata tidak ada, tidak beriman itu. Maksud sebabnya tak boleh masuk bilangan lah kalau tak ada sifat macam ni. Jadi kita nak kita ni tidak dibilang sebagai Muslim yang sebenarnya. Bila tidak ada sifat ini, tak nak kan? Tak nak. Jadi bila tak nak, janganlah begitu. Sebab Nabi SAW kira seperti tidak ada tu. Tidak ada tu orang yang macam ni. Seperti orang yang tidak ada iman, yang gitu dia kira. Yang sebenarnya bukan dia nak menafikan iman itu semua sekali, dia nak menafikan kesempurnaan. Oleh kerana tidak ada kesempurnaan itu, dia tak kira. Dia buat saja. Tujuannya ialah mengingatkan seorang akan maksud sebenar menjadi seorang mukmin. Itu tujuannya. Apa arti seorang mukmin kalau sifat yang disebut oleh Rasulullah SAW tidak ada padanya? Seseorang memang tidak layak pun mengakui, memakai gelaran mukmin jika tidak mempunyai sifat seperti itu. Tidak ada bezanya mukmin seperti itu dengan bukan mukmin. Itu maksudnya dia nak mengingatkan itu. Macam kita lah, kalau nak masuk dalam majlis lah, kalau orang nak niaga misalnya, kalau telur yang kecil dia buat, ini tak menepati standard ni, tak menepati standard. Ada juga telur tu, kalau kita pecahkan boleh goreng juga, boleh makan sedap juga. Tapi kenapa dia buat? Sama juga buah mempelam ke, buah ciku ke, buah apa ke, dia ada standard dia. Ni untuk grade 1 macam ni. Kalau tak menepati dia buat macam tidak ada saja, padahal ada. Macam tu cara. Sebab apa? Ini nak bawa jauh ni, nak hantar ni, nak ekspor. Kalau macam ni nak buat apa? Buat malu saja kita ekspor. Orang tak akan minta dah dengan kita. Jadi itu. Jadi nak ceritanya orang mukmin yang bermakna sebenarnya ialah mukmin yang sejati, yang ada sifat-sifat sebagai seorang mukmin. Yang tidak ada tu, ada tempat-tempat yang tak boleh nak bawa ke depan, tak boleh nak masuk dalam majlis, tak boleh, tak layak. Seperti tidak ada saja adanya pun. Jadi macam tu. Itulah yang Nabi SAW nak cerita di sini. Kemudian kita ada nota seterusnya, selagi dia tidak menyukai untuk saudaranya apa yang disukainya untuk dirinya. Ada beberapa maksud hadis ini. Antara lainnya ialah: 1. Seseorang mukmin yang sempurna imannya akan suka dan gembira jika saudara seagamanya memperolehi apa-apa yang baik berupa kejayaan, keuntungan, kemuliaan dan lain-lain, seperti ia sendiri suka dan gembira jika memperolehinya. Di dalam hatinya langsung tidak ada ruang untuk perasaan dengki dan iri hati terhadap saudara seagama. Itu maksud hadis ini. Ini orang yang ada sifat ini, dia mukmin yang sempurna. Kalau tidak ada sifat ini, mukmin juga mukmin yang tidak sempurna. Yang selalu kita buat contoh, pokok yang tidak ada buah, pokok yang sepatutnya dikehendaki buahnya, tiba-tiba tak ada buah. Lampu yang sepatutnya kita mendapat cahaya daripada, tiba-tiba tak ada cahaya. Macam tu. Sebut saja lampu juga, tapi apa gunanya lampu macam tu? Pokok durian juga, tapi apa gunanya pokok durian macam tu? Di sini itulah maksud. Jadi kalau nak sempurna, dia kena ada sifat ini. Sifat ini. Dia suka apa yang untuk dia. Dia nak apa? Kalau dalam kehidupan ini apa? Begitu juga sampai bukan dunia saja, dia akhirat, sampai ke akhirat dia nak apa? Itulah yang dia nak untuk saudara. Dengan sebab itu, kalau ada sifat ini, dia tak akan adalah penipuan, menipu, mengecoh, memperkenalkan, menjatuhkan satu sama lain. Tak ada lah. Tak ada lah dengki, tak ada lah. Sifat dengki itu ada sebab tidak ada ini, benda ni.
Kalau ada ini, tak ada sifat dengki, tak ada. Dan bila tidak ada sifat dengki, bayangkan bagaimana umat Islam yang akan maju, akan berjaya. Sebab tidak ada yang mahukan kegagalan dia, mahu menjatuhkan dia. Tak ada lagi. Ini bukan adik-beradik, saudara seagama. Sekarang ni, dunia sekarang ni, walaupun Islam, kadang-kadang adik-beradik pun tak boleh percaya. Adik-beradik sungguh. Sedangkan yang dikehendaki oleh Nabi SAW, saudara seagama. Itu satu maknanya. Yang kedua, sesetengah ulama berpendapat maksud hadis ini ialah jika seseorang manusia, jika seseorang meminta pandangan atau saranan anda, apa saranan yang sepatutnya anda berikan untuknya? Kalau orang minta nasihat dengan kita, minta pandangan, cadangan, ataupun kita tengok keadaan dia ni perlu apa? Dia perlu apa? Dia sakit, apa yang perlu kita bagi kepada dia? Kalau kita tak dapat merawat dia, kita bukan doktor pun, kita ada pengalaman, kita kenal doktor yang baik, yang memang pakar dalam bidang ni, tolong ceritalah pada dia. Itu sekurang-kurangnya. Itulah maksudnya nak kebaikan, seperti kebaikan untuk diri. Kalau kita nak macam mana? Macam tu. Kita nak untuk saudara kita. Meminta pandangan, apa saranan yang sepatutnya anda berikan untuknya? Jawabnya ialah apa yang anda sendiri suka dan mahukan sekiranya anda yang berada di tempatnya. Kalau kita jadi macam tu, kita nak apa? Kita nak apa? Kita nak, misalnya kalau kita sakit, kita nak kita sembuh lah daripada sakit. Jadi kawan kita tu, dia bukan doktor, tapi dia tahu apa ubatnya. Macam mana orang yang telah berjaya misalnya guna ubat ni, dia bagi. Itulah yang nak kita pun nak begitu. Jika dia berurusan dengan anda hendaklah melayaninya seperti mana anda sendiri suka dilayaninya. Kalau kita berurusan dengan dia, macam mana kita nak dia layan kita? Kita pun layan orang macam itulah. Itu maksud hadis ini. Orang yang mengamalkan hadis ini akan berfikir setiap kali hendak berurusan dengan orang lain, ia akan berfikir bahawa kalau aku berada di tempatnya, adakah aku suka dibuat begini? Kalau suka, bolehlah diteruskan. Kalau suka, boleh. Kalau kita berurusan dengan dia, kita suka ke dia, kita kena tipu? Suka? Kalau kita suka, boleh. Apa? Biar ditipulah kita. Takkan kita nak penipu pun tak mahu dia ditipu. Kena fikir, kita suka ke tidak orang buat kita macam tu? Kalau suka, bolehlah diteruskan. Kalau tidak suka, janganlah diteruskan. Tentunya tidak suka. Tentunya tidak suka. Kalau layanan yang tidak baik, tentunya tidak suka. Maka kita pun jangan melayan orang dengan tidak baik. Begitulah cara. Yang ketiga, maksud hadis ini, mukmin atau muslim yang sempurna ialah orang yang meleburkan egonya di hadapan kepentingan saudara-saudara seagamanya, sehingga mereka menjadi seperti dirinya sendiri. Jadi dia tu tak ada lagi, yang pentingnya ini orang, dia boleh buat kerja ni. Kalau kita mati pun tak apa, sebab dia yang lebih penting. Jadi kalau nak bahaya, nak apa, biar kita, jangan dia, sebab dia lebih diperlukan. Begitu dia kena ada perasaan sampai macam tu. Jadi tak ada dah ego tu, tak ada, lebur, hancur. Yang keempat, kita tengok kan, saudara-saudara biasanya, kalau yang ni sakit buah pinggan, dia kena tukarlah buah pinggan.
kena ganti dengan dua pinggan lain. Tengok, cuba tengok di situ. Kadang-kadang adik-beradik pun saudara seibu sebapa pun dia tahu dah adik dia ni teruk, kamu mampus lah, lagi baik lagi. Sampai begitu dia sebut. Sebab apa? Tak ada guna. Dia berasa tak ada guna langsung kalau tak bagi. Tapi setengah-setengah orang tengok, bukan adik-beradik, orang lain-lain, suku sakat. Tapi dia sanggup, bukan setakat satu buah pinggan, sanggup pasti, bukan kerana orang itu. Kenapa begitu? Sebab dia ada kesedaran tadi lah. Kesedaran tadi, siapa yang lebih diperlukan dalam keadaan sekarang? Kalau dia, banyak jasa, dia seorang yang sangat baik, banyak orang yang memerlukan kepada dia. Jadi kita sanggup. Kan banyak dalam masyarakat dia begitu. Kenapa begitu? Sebab inilah kesedaran. Terutamanya kalau dalam bab agama. Berapa ramai? Mata misalnya. Kita ada mata pun ada saja. Mungkin buat maksiat. Kalau kita bagi mata kepada dia, dia orang alim misalnya, dia perlukan mata ni, dah jadi buta lah dia. Katakanlah. Benda-benda macam ni. Jadi dalam keadaan ni dia lebih perlu. Jadi kita accident misalnya, kita accident, kalau kita boleh bagi kepada dia, saya nak dia yang perlukan, itu ada faedahnya. Pemindahan mata ataupun anggota-anggota tertentu ni, jika manfaatnya besar, baik, kita rasa orang tu akan bersedia daripada awal-awal lagi. Begitu keadaannya. Inilah maksud hadis ini. Yang keempat, sebagaimana kamu mempunyai perasaan suka dihormati, dilayani secara adil, dihargai atas sesuatu usaha baik yang dilakukan, diberikan hak-hak yang sepatutnya diterima, diberi kebebasan yang sewajarnya, dipandang mulia, disayangi, dan lain-lain. Begitulah juga kamu suka untuk saudara seagamamu. Jadi kita nak begitu. Bagaimana kita tidak suka dihina, dicerca, dinista dan macam-macam lagi. Kita tidak suka juga saudara kita dibuat begitu oleh pihak lain. Yang kita naknya sepadan dengan dia, sesuai dengan dia. Apa yang patut dia dapat, dia patut dapat. Walaupun kita tak dapat, tak kisah. Memang kita tak layak pun, dia yang lebih layak. Langsung tidak ada perasaan hasad itu. Ini kalau ada sifat macam ni, memanglah jadi baiklah masyarakat ni semua. Nampak rekas yang hadis, tetapi pengajaran dia tu kalau diikut betul, selamat, umat selamat. Hadis ini adalah salah satu daripada 5 hadis utama pilihan Imam Abu Hanifah. Ia juga salah satu daripada 4 hadis utama pilihan Imam Abu Dawud. Sebab apa? Sebab pengajaran di sebaliknya itu sangat besar, dan ia melahirkan generasi umat Islam yang baik, yang membawa umat Islam kepada kejayaan dan kecemerlangan. Jika ada sifat-sifat ini, satu saja sifat. Tapi kalau kita tengok yang ramai tak ada macam tu, maknanya yang tidak sempurna lah di sekeliling ni. Ramai ni yang tidak sempurna lah imannya. Mukmin juga, Muslim juga, dia mengaku Islam, tapi yang ramainya kalau begitu kita dapat buat kesimpulan sendiri. Yang tidak sempurna lah kalau macam tu. Yang tidak sempurna ni, kalau kita kata barang-barang tadi lah, nak ekspor ke, nak apa ke, orang tak mahu terima. Yang tak sempurna, dia kena ada standard dia, sesuai dengan piawaian yang tertentu, yang diterima oleh masing-masing pihak. Begitulah juga dalam Islam ni, Nabi SAW tak terima itu sebagai yang sempurna. Tak terima. Dia tidak boleh menjadi saksi kepada umat lain, tak boleh menjadi saksi kepada umat lain. Yang boleh menjadi saksi kepada umat lain iaitu yang berkualiti. Kualitinya macam mana? Iaitu yang disebut dalam hadis-hadis ni lah. Inilah pengajaran yang sangat besar.
Setakat itulah kita pun sudah habis ni tajuk ni, masuk pada tajuk baru, iaitu bab yang ke-8. Itu panjang pula. Kita berhenti setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Ada apa-apa kemuskilan atau nak takut tambah lagi? Mungkin dalam edisi akan datang saya akan tambah kalau patut lagi. Ada sesuatu yang menarik. Kita ada dua soalan di sini, tiga lah soalan di sini. Yang pertamanya, ada budaya masyarakat kita berkirim salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jemaah haji atau umrah yang ke tanah suci. Adakah amalan ini baik atau harus ditingkatkan? Maksudnya, adakah asasnya? Mungkin begitulah maksudnya. Bagaimanakah cara orang soleh tabi'in yang dari luar tanah suci berziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah ia menjadi satu tuntutan dalam Islam? Yang pertama tu, kirim salam tu sebenarnya tidak ada asas. Memang umumlah orang kita amalkan cara ni, kirim salam kepada Rasulullah. Ini pun sebenarnya dia berpunca daripada kesilapan dalam memahami tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas wafat. Situ punca iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, selepas dia wafat dia tetap hidup. Jadi bila hidup bolehlah kirim salam. Yang sebenarnya itu tidak ada asas, tidak dibuat oleh sahabat-sahabat tabi'in apa, tak ada asasnya. Sebenarnya tidak perlu pun, untuk apa kirim salam? Kan dalam hadis yang sahih ada, bila kita bagi salam dalam sembahyang tu, Allah sampaikan salam kepada Rasulullah SAW dan dia jawab pun. Untuk apa kirim? Masing-masing sudah bagi salam dah. Bila bagi salam, Allah SWT kemukakan kepada Nabi dan dia jawab. Kita kata macam mana dia nak jawab juta-juta orang ni dah salam. Tanyalah operator operator handphone ke ataupun telefon tu, bila tanya dia jawab, semua jawab, boleh jawab pun. Allah, kalau Allah nak bagi, dia boleh buat semua. Jadi sampai dah tu, itu secara langsung. Dan kita boleh buat secara langsung. Untuk apa kita kirim-kirim je? Tak ada perlu kirim. Apalagi benda tu tidak dibuat oleh sahabat-sahabat, tak ada buat. Tapi kalau semasa hidup ada yang kirim salam, ada. Rasulullah kirim salam kepada sahabat dia, orang ni kirim salam kepada orang, itu ada. Selepas wafat tak ada bukti. Dan tidak perlu pun. Sebab apa? Sebab macam kata tadilah, sudah ada pun hadis yang sahih yang menyebutkan bila kita dalam sembahyang tu bagi salam, assalamualaikum ayyuhan nabi, dijawab
Allah SWT sampaikan kepada dia melalui malaikat, dia tahu, dia jawab. Jawapan macam mana kita kata, terpulanglah, serahlah kepada Allah. Dia maha berkuasa. Cuma nak bagi mudah faham macam tadilah, bila orang sana sedang bercakap ke ataupun telefon dia tutup ke tak boleh sampai, dia jawab dengan sendiri. Dia jawab dengan sendiri. Kita tak minta pun dia jawab. Tanya dah beribu orang pun jawab sama dalam masa yang sama. Itulah satu contoh Allah SWT bagi untuk kita dalam sekarang ni, nak bagi faham benda-benda macam ni. Banyaklah penemuan-penemuan dan pencapaian manusia dalam bidang-bidang telekomunikasi dan sebagainya. Ini memudahkan kita nak faham apa yang diajarkan oleh agama selama ini. Cara berziarah macam biasalah, boleh kita nak ziarah, nak ziarah kubur Rasulullah SAW, pergi bagi salam, ya. Pada ketika itulah, bila sampai di kubur dia bagi salam seperti kubur orang lain pun dia ajar juga begitu. Kubur orang lain kan, kita pergi kubur kita bagi salam. Begitu juga kita pergi ke kubur Rasulullah, kita boleh bagi salam. Tak ada kira-kira salam ini, tak ada. Kalau depan kubur dia bagi salam, boleh bagi salam. Dan bagi salam itu seperti orang lain pun diajar juga, bukan khusus dengan Rasulullah SAW. Kemudian dari segi adab-adabnya, seperti kubur-kubur lain kita pergi, begitulah kita buat. Tidak boleh kita buat benda-benda bid'ah di situ. Banyak benda lah mungkin berlaku bid'ah, tak boleh. Seperti mana kita tak boleh buat di kubur-kubur lain, sama juga, sama. Kemudian ini kitab hikam. Boleh ulas berkenaan dengan kitab hikam ini penulisnya sekali, kerana ada yang mengatakan kitab ini tidak, dia di garis bawah, tidak bagus untuk dibaca. Sebenarnya buku apa-apa pun kalau orang tu pandai betul, insya-Allah dia dapat faedah banyak. Kitab apa pun, kitab Buddha ke, kitab Hindu ke, kitab Bible ke, sebenarnya kepada orang yang ada asas yang kokoh dan dia faham sunnah, faham Quran, tak ada yang tidak baik, akan ada yang baik. Bahkan kadang-kadang kita baca buku-buku musuh sekalipun. Saya banyak baca buku-buku Syiah, kadang-kadang saya rasa kesal juga, habis masa duduk baca buku Syiah. Lebih baik lagi kita baca hadis Rasulullah, baca Quran. Tapi apa boleh buat, terpaksa. Sebab kita nak tahu di mana kelemahan dia, di mana senjata dia makan diri tua dia. Kita boleh guna kalau kita pandai. Maka jadi masalah pula kepada dia dengan sebab kita tahu. Kita tak tahu itu tak betul, kena tahu. Cuma macam dalam kitab hikam ni dan syarah dia, seperti yang baru ni saya sebutkan masa 99 usul itu, dalam Iqazul Imam dia ada sebut Anak Ahmad Bilami, itu disebutnya hadis, dan hadis itu boleh dipakai juga sahih. Beginilah kitab-kitab, dalam kitab-kitab ini kalau kita tasawuf, kalau bab hadis tak boleh pakai lah banyaknya. Dia akan mentashihkan yang tak ada asas langsung pun dia boleh tashihkan. Itulah benda. Tetapi ulama-ulama kita, terutama kalau ulama Deobandi, mereka pakai ini, mereka pakai, dia baca, baca. Bahkan dia ada syarah, apa semua ada syarah. Tetapi tahu kitanya, mereka ni bawa kepada sunnah, bawa kepada sunnah, tidak semakin jauh daripada sunnah, semakin mendekatkan mereka ini dengan sunnah. Itu cara itu bagus. Kalau ada usaha-usaha begitu, ia berarti dakwah secara senyap-senyap, secara tidak langsung masuk dalam mereka, bawa kepada sunnah, semakin menghampiri sunnah. Itu bagus. Tapi kalau tinggal sunnah dan pergi ke sini, pergi semakin jauh, itu tak boleh. Sebab ia ada banyak mengandungi benda-benda yang meragukan, dan kadang-kadang jadi macam lebih wali pula daripada nabi-nabi itu. Itu benda-benda yang perlu sekali diingat.
apabila membaca buku-buku seperti ini. Bukan buku ini saja, buku-buku lain pun begitu. Kalau buku-buku tasawuf yang baik itu ada, bukan tidak ada, banyak yang baik. Tetapi yang terselit di celah-celah dia tu, yang mengarut pun banyak juga. Jadi kalau yang tidak ada asas, tidak ada pengetahuan yang cukup, mungkin dia terpedaya, tertipu dan termakan. Dari segi kita kata pengarang dia ni orang yang hebat, kita mungkin terpengaruh, terikut-ikut. Ada segi itulah salahnya. Kalau dari segi orang yang pandai, tak apa, bagus pun kalau dia baca. Saya pun ada buku ni, beberapa banyak syarah dia pun saya ada. Tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Kepada orang yang mantap, orang yang ada ilmu, boleh baca apa saja. Tapi kepada yang tidak ada, kena berhati-hatilah. Jadi panduan yang sebenarnya yang Rasulullah SAW kata, taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih. Itu yang dijaminnya. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat sampai bila-bila selagi kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya. Yang pertama kitab Allah, dan yang kedua sunnah Rasulnya. Hadis sunnah Rasul. Ini yang terjamin. Yang lain tak ada jaminan. Sebutlah sejarah ke tasawuf ke apa ke, dia mungkin lari. Yang lari yang sesuai dengan Quran Sunnah, ya. Yang tak sesuai, tak boleh. Kita jangan teragak-agak, ketepikan, buang. Jangan jadikan panduan hidup. Yang nak dijadikan panduan hidup, Quran dan Sunnah. Itu saja secara ringkas. Allah. Ada lagi? Boleh satu lagi. Ya. Kalau tak ada, kita setakat itu saja, ya. Wallahu a'lam, mungkin ada makluman lagi. Maksudnya wallahu a'lam.